Jom, insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar semua, sihat? Alhamdulillah. Baik, rasanya tak terlewat lagi untuk diucapkan Aidukum Mubarak, taqabbalallahu minna wa minkum salihul a'mal. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima amal-amal saleh yang pernah kita persembahkan dalam bulan Ramadan yang lampau, dan Allah Azza wa Jalla menganugerahkan ke atas kita istiqamah dan juga ikhlas sampai-sampai kita keluar daripada madrasah Ramadan dengan menjadi hamba-Nya yang bertakwa, dan dengan ketakwaan itu moga-moga kita dihimpunkan di dalam Jannatil Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita merafakkan lagi rasa syukur kita, Alhamdulillah, kepada Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan ini Allah memilih hati-hati kita, wajah-wajah kita untuk hadir ke Dewan Baitus Salam untuk mempelajari kalamullah. Dan moga-moga termasuklah kita di kalangan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Amin ya rabbal alamin. Dan hari ini kita akan sentuh dalam bab tajwid Al-Quranul Karim. Kalau dalam buku saya ni pada muka surat ke-80 lah, yang mana tajuk besarnya adalah bacaan kata-kata huruf rahsia di permulaan surah. Sebahagian buku muka surat berapa saya? 81. So kalau tajuk besar saya ni pada muka surat 80, iaitu bacaan kata-kata huruf rahsia di permulaan surah. Semisal yang dinyatakan oleh Syahir sebentar tadi, pada pertemuan yang sudah kita dah sentuh pada poin yang pertama, iaitu terdapat 8 huruf mesti dibaca 6 harakat. Terdapat 8 huruf mesti dibaca 6 harakat. Kerana apa? Tulisannya terdiri daripada 3 huruf, di mana huruf tengahnya adalah huruf mad. Jadi atas alasan itu kita kena baca huruf-huruf ini yang ada 8 huruf ni dengan berapa harakat? 6 harakat. Apa hurufnya? Dia terletak dalam satu rangkai kata, iaitu naqasa asalukum. Ingat lagi tak naqasa asalukum tu maksud dia apa? Ke dah hilang dah? Tak tulis. Naqasa asalukum maksud dia apa? Telah berkurang madu-madu kalian. Kan? So telah berkurang madu kalian. So itu orang Arab dia suka nak letak dalam satu rumus supaya kita ingat mudah. Apakah huruf-huruf yang 8 yang kena baca 6 harakat di permulaan surah Al-Quran? So kita pun ingat telah berkurang madu kalian. Naqasa asalukum. Kecuali huruf ain. Huruf tengahnya adalah huruf lin yang terdapat pada permulaan surah Maryam. Kaf, ha, ya, ain, sad. Yang lainnya semuanya mad asli. Adapun huruf ain, huruf ya itu dipanggil bukan ya mad, tapi dipanggil mad lin. Macam mana nak kenal mad lin, ingat lagi tak? Syam, mad lin ada berapa huruf? Kalau mad asli ada 3 huruf. Kalau mad lin ada 2 huruf. Apa huruf 2 tu? Waw dengan ya. Macam mana nak tahu tu waw mad lin, ya mad lin? Dia mesti berbaris depan atau berbaris mati. Sebelumnya hurufnya berbaris atas. Jadi huruf waw dengan ya tu dia mesti baris mati, sukun. Sebab tu ejaan ain macam mana bun? Ejaan ain? Ya nun lah kan? Ainun. Kita tak sebut in. Kalau kita sebut ain, baru dia jadi mad asli. Tapi pasal kita baca ain, so ain tu baris atas, ya tu mati ke hidup? Mati. So dia jadilah mad lin. Okey, settle dekat situ. Yang terdapat pada permulaan surah Maryam dan juga surah Asy-Syura, Hamim, Ain, Sin, Qaf. Maka dia adalah wajib dibaca 4 ataupun 6 harakat kerana bacaannya dipanjangkan dengan huruf lin, sedangkan huruf yang lainnya bacaannya dipanjangkan dengan huruf mad. Inilah yang dinamakan mad lazim harfi. Mad lazim. Kenapa nama dia mad lazim? Kelazimannya dia akan dibaca
6 harakat. Boleh? Kalau orang tanya, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, Alif, Lam, Mim. Apa nama hukum dia, Syam? Mad lazim. Ingat lazim. Sebab apa? Kelazimannya dia akan dibaca 6 harakat. Cantik. Dalam Al-Quran Resam Osmani, ke-8 huruf ini diberikan alamatul mad. Yang kita panggil macam bulu kening tu. So dia dalam bahasa Arab dia panggil alamatul mad, tanda mad di atasnya untuk menunjukkan bacaannya mad lazim harfi. So kena baca 6 lah. Okey, settle dah yang lepas ni. So malam ni kita nak masuk kepada poin yang kedua. Terdapat 5 huruf wajib dibaca dengan 2 harakat sahaja. Ada 5 huruf, kena baca 2 harakat. Kerana nama tulisannya terdiri daripada 2 huruf. Kalau tadi, kenapa kena baca 6 harakat? Pasal dia terdiri dari 3 huruf. So yang ni kenapa nak kena baca 2 harakat? Pasal dia hanya dieja dengan 2 huruf. Ia dihimpun dalam satu rangkai kata iaitu Hayyun Tahura. Hayyun Tahura. Hayyun ni maksud dia taman ataupun macam telaga. Tahur ni bersih. So telaga yang disucikan, telaga yang bersih. So orang Arab dia macam tu lah. Dia nak ingat, dia pun sebut Hayyun Tahur. Ada 5 huruf yang kena baca 2 harakat. Dan huruf-huruf tersebut adalah Ha, Ya, Ta, Ha, Ra. Jadi kalau kita ikut-ikut ejaan dia, sepatutnya dia kena ada hamzah. Kan? Betul tak? Bila kita baca alif, ba, ta, tha, bila sampai huruf ha, kita baca ha ke ha? Ada hamzah ke tak ada hamzah? Ada. Sepatutnya dalam tulisan. Tapi once kita baca dalam awal surah ini, hamzah itu ditashilkan. Kaedah itu dipanggil tashil. Tashil tu menghilangkan huruf hamzah. Tapi kalau saya suruh eja, Abu Talha tolong eja huruf ba. Macam mana eja ba? Ba ya. Ba alif hamzah. Tapi bila dalam Al-Quran kita suruh baca, dia tak bunyi ba. Dia bunyi ba. Samalah dekat sini. Okey, jadi kita tengok dekat sini. Berlainan dengan tulisan imla ditambah huruf hamzah di akhirnya. So ada beza lah. Tulisan untuk huruf dan untuk pembacaan dia berbeza. Macam tadilah dia kata haun, yaun, taun, haun, raun. Dalam Al-Quran Resam Osmani, kelima-lima huruf ini tak diberi apa-apa tanda bacaan di atasnya untuk menunjukkan bacaannya mad asli ataupun mad asli thunai. Tak ada apa-apa pun, sama je. Nama dia mad asli atau mad asli thunai. Baik, dan yang ketiga, terdapat satu huruf sahaja terdiri daripada 2 suku kata dan dikira bacaannya 2 harakat. Dan dia adalah alif. Dalam Al-Quran Resam Osmani, dia tak diberikan apa-apa tanda di atasnya. Okey, saya settle poin 1, poin 2, poin 3. Jom kita pergi dekat yang syarahan dia. Adapun jenis-jenis bentuk kata huruf rahsia di permulaan surah adalah dibacakan seperti berikut. Terdiri atas 1 huruf 3 surah. Terdiri atas 1 huruf 3 surah. Terdiri atas 2 huruf 9 surah. Terdiri atas 3 huruf 13 surah. Terdiri atas 4 huruf 2 surah. Terdiri atas 5 huruf 2 surah. Yang ni dia cuba nak compile lah. Kita tak payah ingat pun tak apa benda ni. Yang penting bagaimana metod bacaan tu yang nak kena betulkan. Yang pertama, huruf sad. Hanya terdapat pada permulaan surah sad. Yang ni nak kena baca macam mana? Berapa harakat? 6. Sebab apa 6 harakat? Pasal dia ditulis dengan 3 huruf. Dan huruf di tengah-tengah huruf mad. Huruf mad. Jadi kita punya bacaan, cuba sebut sama-sama. Sad. So macam mana nak tahu 6 ataupun tidak? Jari kena naik lah. Baru cukup 6. Dan kenapa kita mati dengan qalqalah, Syahir? Pasal ada huruf dal. Jadi kita pun tak baca sad. Tak. Sad. Cuba sebut. Cantik. Yang kedua, qaf. Dia kena panjang pada qa, bukan f. Ada orang dia salah disebut qaf. Tak betul. Qaf. Dan dia hanya terdapat pada permulaan surah Qaf. Kemudian nun.
dia terdapat pada permulaan surah Al-Qalam. Cantik. Yang keempat, Taha. Sebut. So kita baca 2 harakat lah. So kita tak baca Taha. Taha. Dan kenapa kita tak bunyikan Taha? Kenapa? Tadi kaedah yang kita sebut tadi, kaedah apa? Tak tulis. Tashil. Tashil. Kaedah tashil. Apa maksud tashil? Menghilangkan bunyi hamzah. Tapi kalau disuruh eja, kalau saya kata Abu Lut, tolong eja huruf ta, maka entah apa kena tulis ta alif hamzah. Tapi bila kita suruh baca taha, dia tak akan bunyi taha. Tak akan. Dia ada beza, kita panggil dalam bab penulisan dengan bab pembacaan. Dia ada beza. Okey. So kaedah tu dia panggil kaedah apa tadi, Syekh? Tashil. Kita dah pernah syarah dah dahulu. Tashil ni maksud dia datang daripada perkataan sahal. Sahal ni maksud dia mudah. Sebab tu orang kalau kena penyakit cirit-birit, dia panggil ishal. Sebab dia nak keluar tu tak payah tekan. Dia keluar, dia mudah, perap, habis terus. So, kaedah ini juga dipanggil tashil. Menghilangkan, so mudah. Sebab orang Arab dia susah nak sebut. Ba, ta, sa, dia susah. So, dia senang, ba, ta, sa. So, macam kita pun. Tapi kita ni pasal lidah kita ni universal. Cakap Jawa, bunyi Jawa. Cakap Cina, bunyi Cina. Cakap Tamil, bunyi Tamil. So, kita tak ada kepayahan itu. Tapi untuk mereka, susah. Okey, settle. Bagi yang kelima pula. Tasin. Sebut. Okey, soalan yang mudah, Syahir. Kenapa sin kita baca 6? Tak. Kenapa? Betul, nama dia mak lazim tu betul dah. Sebab dia terdiri dari 3 huruf. Dan huruf yang tengah-tengah adalah huruf ya tu ya apa? Maklin ke mak asli? Maklin. Sin. Mat asli. Kalian masih pening-pening lagi ni, mat asli dengan maklin ni. Okey, ingat, huruf mat asli, dia ada berapa huruf? 3. Alif, waw, ya. Macam mana kita nak tahu alif ni mat asli? Huruf sebelum dia mesti baris. Macam mana kita nak tahu waw ni mat asli sebelum dia mesti baris? Ya ni sebelum dia mesti baris bawah. So paling mudah contoh dia o, lu, kan? Dan suara. Okey, tadi kita dah sebut dah macam mana kita nak kenal alif ni mat asli. Satunya atas dia tak ada apa-apa, bawah dia tak ada apa-apa. Kan? Alif. Satu sahaja. So sebelum dia berbaris atas. Waw ni pula macam mana kita nak tahu dia mat asli? Atas dia pun tak ada apa-apa, bawah dia pun tak ada apa-apa. Tapi sebelum dia mesti baris depan. Ini contoh mudah dia. Qalu. Cuba sebut. So orang kata mana alif mat? Kita pun kata ini alif mat. Mana waw mat? Kita kata ini waw mat. Macam ya pula sebelum dia mesti baris bawah. Jadi kita pun sebut qila. Cuba sebut. Jadi bila saya tanya kat Syahir tadi, sin, kan? Sinun. So yang mat ya ni mat asli ke mat lin? Mat apa ni? Eti? Mat asli. Sebab apa dia jadi mat asli? Pasal sin ni berbaris bawah. Kita tak sebut sain, betul? So ini cara nak kenal mana satu mat asli, mana satu mat lin. Adapun tadi kita dah syarah mat asli, sekarang kita nak sentuh mat lin. Mat lin dia ada 2 huruf saja. Lin ni maksud dia apa? Lembut ataupun lunak. So dia cuma ada 2 huruf saja, waw dan juga ya. Dan syarat waw dengan ya ni nak jadi mat lin, dia mesti berbaris mati ataupun sukun. Dan sebelum dia mesti berbaris atas. Macam kita selalu sebutlah li'ila fiqu Quraish ila fihim rihlatash shita'i was saif. So ya itu dia bertanda mati, sod itu berbaris atas, saif. Jadilah dia mat lin. Nampak Syam? Ke blur-blur lagi? Poin asas dia
Ingat dulu, mat asli ada berapa huruf? 3. Awi kan? Mat lin ada berapa huruf? 2. Ingat yang tu dulu. Kemudian, macam mana nak tahu tu mat asli? Kena pastikan. Kalau batang alif sebelum dia baris atas, confirm dia mat asli. Kalau waw sebelum dia baris, depan. Kalau ya sebelum dia baris, bawah. Ataupun kasrah. Jadilah dia mat asli. Kalau mat lin pula, syarat dia waw dengan ya ni mesti baris, mati. Sukun. Dan sebelum huruf mereka berdua ni mesti baris atas. Nampak? So, makna kata, kalau mat asli, alif waw ya ni memang langsung tak ada apa-apa tulisan. Faham tak? Tak ada. Atas tak ada apa-apa lukisan, bawah pun tak ada apa-apa lukisan. Tak ada. Qila, buka lah Quran kita, insya-Allah ya tu memang tak ada baris. Boleh tak? So kalau mat lin pula, dia memang akan ada tanda sukun, tanda mati. Dan syarat dia mesti sebelum tu baris atas. Okey, selesai. Kan ada tak faham lagi? Okey, selesai insya-Allah. Exam. Tak ada janji exam itu hari, tak ada. Tak ada lagi awal tak ada. Mana ada. Okey, selesai. Jom kita pergi pada huruf yang ke-6, Yasin. Sebut. Dia hanya terdapat pada permulaan surah Yasin. Jadi ya tu 2 harakat, sin kena baca berapa harakat? 6 harakat. Pun sama juga isu dia macam tosin tadi. So sin itu kenapa kita baca 6? Pasal dia dieja sin ya nun 3 huruf. Ya tu pula ya mat asli. Jadi kerana itu kita baca dia 6. Okey, settle. Kita bagi huruf yang ke-7. Ada buku? Ada buku tajwid lebih tak? Ada bagi pinjam Ustaz? Sebab penting sikit kan. Okey, barakallahu fikum. Kalau tak ada boleh beli kat ET ke? Ada kan stok? Ada. Baik, kalau tengok huruf yang ke-7 pula, Hamim. Cuba sebut. Terdapat pada permulaan 6 buah surah. Surah ini dipanggil Hawamim. Surah apa dipanggil? Hawamim. Kalau orang kata kat kita, tolong baca salah satu daripada surah Hawamim, so kita pun buatlah pilihan. Sama ada surah Ghafir, surah Fusilat, surah Az-Zukhruf, surah Ad-Dukhan, Al-Jathiyah dan juga Al-Ahqaf. Kalau kita baca tafsir surah Al-Zalzalah, saya rasa Ustaz Fadil dah syarah dah kot. Kalau kita pernah baca surah Al-Zalzalah, tafsir Al-Quran Al-Azim karangan Ibnu Kathir, ada seorang pakcik datang dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dekat Nabi, ajarkan aku surah-surah yang boleh aku amalkan. Jadi Nabi pun kata, bacalah surah Hawamim. Hawamim. Jadi bila dia tengok surah Hawamim ada berapa? Untuk amalan ni. Untuk dia baca. Jadi dia kata, aku ni dah tua, ingatan pun tak berapa nak kuat. Boleh tak minta diskaun? Minta kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi pun suruh baca surah yang dimulakan dengan tasbih. Apa surah tasbih? Sabbihi isma rabbikal a'la. Apa lagi? Kan Al-Hasyr. Kan surah Al-Isra. Subhanalladzi asra. Dia kata, aku ni tua dah wahai Rasul. Tak larat dah nak baca banyak-banyak ni. Boleh minta diskaun lagi tak? So Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, bacalah surah Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Maka bila lelaki ni dengar, pakcik ni dengar, dia pun kata, ke mana saja aku pergi, aku mesti nak amal surah ni. Jadi bila dia berlalu pergi, Nabi panggil sahabat, Nabi kata, pergi panggil balik pakcik tu. Pakcik tu mai, pakcik tu kata, Nabi pun kata, sungguh dia termasuk di kalangan orang beruntung kalau dia beramal dengan bacaan Al-Zalzalah. So bolehlah nak baca. So maksudnya sahabat-sahabat Nabi ni makna katanya dia tak tinggal Quran terus. Kita Ramadan pulun kau-kau, masuk Syawal dia jadi hilang. Depa subhanallah, depa tahu kadar diri. Sebab tu Nabi pernah tegur Abdullah ibn Amr. Nabi kata apa? Ya Abdullah la takun mislu fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamul lail. Wahai Abdullah, jangan jadi macam lelaki tu. Dulu dia asyik qiyamul lail. Lepas tu tinggal terus dah qiyamul lail. Na'udzubillahi min zalik. Baik, kita patah baliklah kepada poin kita. Surah-surah 6 ini dipanggil surah apa? Hawamim.
So cara baca dia macam tadi lah. Hamim. Cuba sebut. Okey, ha keluar dekat mana? Izzat, keluar kat mana? Ha pedah. Tahu tak? Keluar kat mana? Pernah ke baca aja? Ha. Cuba sebut. Ih. Rasa kat mana? Tekak, bagus. Dekat batang tekak kita sebenarnya ada 6 huruf yang akan keluar. Dan sebelum kita cerita 6 huruf tu, dia ada 3 tingkatan. Atas sekali, tengah-tengah, bawah. Yang Izzat kata dekat tekak tu, kat atas ke, kat tengah ke, kat bawah? Sebut, atas. Betul? Ha. Ni semua dah master dah ni. Tersengih kan? Ha. Kalau atas sekali simpan dalam minda sekarang, semua orang simpan, ingat balik. Atas sekali akan keluar kha dengan ghain. Atas sekali. So dia macam kita punya tekak tu kena kertas pasir kan. Nah, itu. Cuba sebut. Itu tempat keluar atas sekali. Tengah-tengah dia keluar ha yang pedas tadi tu dengan ain. Cuba sebut so itu tempat keluar dia dekat tengah-tengah halqum ni. Sebab tu dia panggil huruf halqiyah. Keluar dekat batang tekak. Bawah sekali keluar apa? Hamzah dengan ha simpul. Okey, cantik lah. So ha dekat sini kita tak baca ha bawah ni. Takut ada orang baca ha mim. Salah. Dia mesti kena keluar kat tengah ni. Ha mim. Cuba sebut. Okey, barakallahu fik. Saya rasa kaedah kan Bun, kalau kita panggil orang-orang duk baca, saya rasa kaedah semua orang tahu. 2 harakat, 6 harakat. Tapi tempat keluar tak kena. So dia tahu baca ni 2 harakat ustaz, yang ni kena 6 ustaz. Tapi bila kita kata ha tu keluar dekat mana, dia jadi blur. Kat bawah kot, kat atas kot, kat hidung kot. Dia main buah kot. Tak sedap lah. Biar kita baca Quran kita tahu. Saja nak buat cerita. Tadi saya ceramah dekat satu tempat kan, dipanggil kuliah lohok tadi kan. Jadi kita pun cerita, selalu saya sebut dekat sini pun, kita kalau nak beribadah biar dengan dalil, jangan ikut emosi. Jadi saya tak sangka pula ungkapan tadi tu menyebabkan ada satu pekerja lah dekat tempat tu kan, dia nampak all timer lah. So habis-habis solat Zuhur tu, saya jadi imam, kita pun duk diam macam biasalah apa semua. Dia pun habis-habis main dia pegang, dia ustaz sembang ustaz boleh, dia kata. Tadi saya macam terfikir sepanjang dengar kuliah tadi, ustaz kata Nabi ajar lepas solat sebut apa? Istighfar. Dan saya rasa kita pun dah biasa dengar saya sebut, kenapa Nabi suruh kita istighfar lepas solat? Supaya kita jangan bajet suci. Jangan rasa kita ni bagus walaupun setelah melakukan ketaatan. Tapi dia kata, tadi pun saya terdengar ustaz kata Nabi tak ajar lepas solat sebut apa? Kan sebahagian orang dia sebut wa qulil hamdulillahillazi bla 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 tu. Saya amal yang tu ustaz, dia kata. Saya kata amal, ramai orang suka beramal. Hatta Yahudi pun suka beramal, Nasrani pun suka beramal. Tapi kita betul-betul nak tahu amalan kita ni diterima ataupun tak. Once kita nak tahu amalan aku ni betul-betul diterima ataupun tak, ulama-ulama salaf dah letakkan dia punya dia punya had. Mesti dengan 2 hal. 1, ikhlas. Yang kedua, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya kira ucapan alhamdulillah selepas solat bukan ucapan yang berdosa. Kan? Lepas sembahyang alhamdulillah. Dosa ke tak dosa saya sebut. Tapi saya tanya dekat dia balik, kenapa tak ada orang lepas bagi salam Allahu akbar. Assalamualaikum, Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum, hayya alal falah. Kenapa tak ada? Sebab ucapan tu pun kalau ikut tak dosa. Betul tak? Jadi dia kata, logik dia kata. Alhamdulillah dia kata. So saya kata, kita bukan berbicara siapa menang siapa kalah, tapi kita harap sangat persembahan kita ni Allah terima. Sama bila nak baca Quran. Alah ustaz, apa beza sangat ha dengan ha pun? Tak, isu dia bukan beza sikit-sikit banyak tu, bukan. Isu dia kita takut sampai merubah makna, maksud. Yang kita pun bajet, ni bajet ni yang bahaya ni.
asal aku baca sudahlah. Tak nak macam tu. Kita nak ketepatan. Sebab tu kita sentuh bab-bab ini. Okey. Barakallahu fikum. Baik, kita pergi pula pada yang ke-8. Ada berapa sebenarnya ni? Ada 14. Jom kita sentuh-sentuh. Tasim mim. Sebut. Okey, kalau kita perasan tadi, kenapa dekat sim ada kenapa? Mim ada sabdu. Entah tengok kat buku. Betul? Betul? Tapi alasan sebenar dia, dengar baik-baik. Pasal huruf sin tu dia mati dengan huruf nun. Kita di awal-awal dahulu kita dah pernah belajar dah. Hukum besar nun mati dengan hukum besar mim mati. Jadi bila nun mati, kita tengok huruf selepas tu dia jumpa huruf apa? Mim. Bila nun mati bertemu dengan mim, dia jadi hukum dia apa? Idgham. Idgham ma'al ghunnah. Apa maksud idgham kak? Nah, idgham. Memasukkan ma'a berserta ghunnah dengung. Sebab tu kita masuk dengung. Sim mim. Cuba sebut. Sim mim. Sebab saya kira saya pernah suruh anak saya baca pun memang dia tak dengung lah. So kata, tak tahu ustazah tak ajar pun kan. Tasim mim je dia baca pun laju je. Dia tak ada bagi 666 ni. So kita nak kena syarah. So isu dia dekat sini macam yang kita sebutkan tadi. Kena on balik Bismillah. Okey. Kita dah kata ejaan huruf sin, ya, nun dijumpa dengan mim, ya, mim. Yang tadi kita dah syarah lah. Ta ni kan, ta alif je. Ta sin. Ingat kenapa diletakkan tanda mat? Pasal huruf sin ada 3 huruf. Huruf ya ini ya mat. Okey. So ada benda ni. So sebab tu kita baca 6 harakat. Tasim. Okey, kenapa ada sebab nun nak berjumpa dengan mim. Maka dia kena dengung sebanyak 2 harakat. Jadi mim ni pula dekat tengah-tengah dia ada ya mat, maka dia kena jadi 6 harakat juga. Jelas tak? So sebab tu kita baca tasim mim. Cuba sebut. Nampak? Subhanallah. Jadi itu di antara benda yang kita nak kena cakna lah. Sebab saya kira kita kalau baca, insya-Allah lah. Tapi kalau tiba-tiba lah, benda-benda ni pun ulangan untuk saya juga. Kalau orang tanya kenapa sin ni kita nak kena baca panjang, mim nak kena baca panjang, sekurang-kurangnya dah ada jawapan. Okey, kita berhenti dekat nombor 8 lah. So next week kita sambung nombor 9 pula. Ada apa-apa soalan sebelum kita masuk bacaan Quran? Nampak nak terima tajwid ni dah macam berat-berat dah mata masing-masing pun. Tapi tak apa. Quran memang macam tu. Syaitan tak suka orang baca Quran kan. Ada soalan tak Kak Syah belakang? Ya, silakan, fadhal. Tak faham macam mana? Kha dengan ghain. Oh tak, dia tempat keluar dia pun sama. Cuma bunyi lah berbeza. Sama macam ha dengan ain. Tempat keluar sama, tapi bunyi yang berbeza. So kalau bunyi kha, dia bunyi bibir jangan muncung. Kita dah lama tak buat ulangan alif sampai ya. So saya kira ramai orang dah makan pulut banyak sangat, dia muncung mulut balik lah. Kan? Jadi dia punya, contoh kita sebut cuba sebut. Once kita baca qul a'udzu bi rabbil falaq, sebut min syarri ma khalaq. So kita tak bunyi khalaq, tak, khalaq. Okey, sebab kita tahu tempat keluar kha ni dekat sini. Qaf dia keluar dekat depan dia sikit, pangkal lidah. Ni hujung lidah. So dia keluar dekat pangkal. Khalaq. So kita tak payah nak khalaq. Tak ada. Boleh tak? Khalaq. So kha bunyi dia mesti kena tebal. Dia tak boleh kha. Dia mesti kena kha. Dan ghain pula macam kita sebut ghairil maghdub lah. So
dia ada beza bunyi lah. Ra. Kha, ra. Cuba sebut. Kha, ra. Akh, agh. Rasa tak beza? Mesti ada beza punya. Kan cara sebut tu akan bawa bunyi yang berbeza. Sama macam hamzah dengan ha dekat bawah ni. Kan dia akan beza lah. Tapi tempat keluar sama. Okey. Saya tengok kat mana tadi tu? Tengok kat mana? Oh, pasal izhar tu. Okey, barakallahu fiik. Tak apalah. Kena bunyi, dia mesti kita panggil bergetar dan juga macam itulah kita kata apa tu? Macam muangkahak tu. Jangan try. Tak jadi. Okey, jom kita buka Al-Quran. Hari ni kita sambung pada muka surat 73. Okey, selesai. InsyaAllah tolong buka muka surat 73 surah Ali Imran juzuk keempat ayat 175 176. Kita cuba baca setiap orang 2 ayat ini dan kita tadabbur isinya. Bacalah Al-Quran ini dengan hati, jangan baca ianya dengan nafsu. Moga-moga kita mendapat pembacaan yang betul dan tepat, insya-Allah. Ada? Jumpa semua? Baik, kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Satu yang saya gemar lah dengar bila kalian baca, dengan orang-orang di luar baca, beza sangat. Kalau kita kan, saya dijemput dengar majlis, kita panggil apa pagi-pagi malam-malam tu Ramadan tu? Tadarus. Jadi bila ramai makcik-makcik ni, pakcik-pakcik ni dia baca, dia bagi satu macam au-au je, kita pun padahal awal-awal tu kita dah nampak kan dah. Tapi sampai turn dia je, dia lupa. Tapi kita selalu kita ingatkan, hamzah keluar dekat bawah sekali, ain keluar dekat tengah. A'udzu, sebut. So benda ni tolong syarah lah dekat kawan-kawan ke adik-beradik ke kan, supaya dia tak baca au, tak nak au. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. Jaga-jaga dekat hujung tu ada 3 atau 4 tempat nak kena dengung. In kuntum mu'minin. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. Saya dengar ada yang gemuk pada sin, yusa, bukan yusa. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. ولهم عذاب عظيم. Okey, ain
walahum azim. Ain tu dia keluar dekat tengah tekak dan sifat dia tak gemuk. Once kita muncung saja mulut dia akan bunyi o. Jangan. Walahum mulut kita buka aje. Walahum azabun azim. Kalau tak nanti dia jadi azabun azim, jadi tak betul. Dia kena lembut semuanya. Barakallahu fik. Baik, kita minta muslimat lah mula hari ni. Fadhali kak. Innama dengung. Okey, huruf kha gemuk. Yukhaw bukan yukhaw. Yukhawwifu awliya'a. Takhafuhum. Yahzunkal dengung. Okey, akak perasan tak? Disebabkan dha tu tebal, ha tadi pun terikut jadi huzza. Dia bukan ha, dia kena bunyi ha. Hazzan fil akhirah. Okey, yang ni saya tangkap daripada awal tadilah. Huruf zal lah kak, macam tak gigit kot. Innal ladzi tak gigit. So kat hujung azza tak gigit. So pastikan kalau kita tak gigit dia akan jadi huruf zai. So itu yang bahayanya. So dia tak jadi azab, dia jadi cerita azab. Azab tu bujang. Kita bukan nak cerita pasal orang bujang. Kita nak cerita pasal azab seksaan. Beza tak? Bahasa Arab kan, ain zal ba azab. Maksudnya Allah nak bagi bencana balak. Tapi kalau kita eja ain zai bukan zal, dia jadi orang lelaki bujang. Bezalah. So kena berhati-hati. Satu lagi tadi, kalau akak perasan, kita semua perasan, bila akak baca fala takhafuhum, akak baca fala takhafuhum. Apa yang berlaku tadi? Waw mat tak berbunyi tadi, betul? So orang kata, lah ustaz, diskaun lah sikit, panjang pendek je pun. Sebenarnya bila Allah kata fala takhafuhum, kalian semua tak usah takut dekat depa. Tapi bila akak terpendekkan ataupun kita sendiri terbaca fala takhafuhum, macam Allah bercakap dekat seorang. Padahal ayat ni cerita pasal ramai ke seorang? Ramai. Jadi sebab tu yang kita kata risau. Bukan tak nak diskaun, bukan tak, memang tak boleh. Kan? Sebab tu dipanggil wahyu matslu, wahyu yang dibacakan. Tak boleh nak ubah sikit habuk pun, baris ke, huruf ke, tak boleh. Barakallahu fiik atas keberanian pembacaan. Belakang nak baca tak? Silakan. Bismillah. Panjang. Lan yadurrullaha syai'a. Lan yadurrullaha syai'a. Gemuk sikit. Azim. Sebab kalau kita tengok azza, huruf zal, bila azim pakai huruf dha. So apa yang membezakan zal dengan dha? Kedua-duanya kesamaan dia orang kena gigit azza, azi, kena gigit lidah. Yang membezakan dia orang, zal nipis, dha kena tebal ataupun gemuk. Jadi kita tak boleh azim. Memang saya gigit lah ustaz, memang gigit. Tapi ketebalan tu tak ada. Azza nipis cantik. Kita rasa azim, dia bukan azim.
Azim, ada sesuatu kat dalam mulut angin. Baru dia beza dha dengan zal. Okey. Syekh Farid, fadal. Yadurrullaha innahum. Kenapa nak minta ulang balik? Pasal tadi ha tu dia bunyi ha. La yadurrullaha syai'a. So dia kena la yadurrullaha syai'a, nipis. Sambung. Lai yuridullahu. Kita baca yuridullah ha. yuridullahu alla yaj'ala lahum hazzan fil akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim. Barakallahu fiik, bacaan lancar pun sama juga. Kalau tiba-tiba ada orang dia politik kan, ala ustaz hu dengan ha je pun ustaz. Takkan tak boleh diskaun kot. Takkan itu pun nak kena tegur. Hu dengan ha je pun. Kalau di sisi kita tak ada apa-apa kan. Sebagian, tapi kalau geng-geng sufi hu tu tak. Saya dekat sini yuridullahu, Allah yang berkehendak. Bila kita baca yuridullah, mereka berkehendakkan Allah kena buat benda ni. Faham tak? Dalam ayat ni Allah yang berkehendak apa Allah nak buat. Tapi bila kita baca yuridullah ada orang pula yang suruh Allah Ta'ala buat. Jadi cerita dia berubah ke tak? Berubah je. Daripada kehendak Allah jadi kehendak pihak yang lain yang suruh-suruh dekat Allah Ta'ala. Mana boleh ada orang suruh Allah? Tak? Jadi itu je point dia. Tapi dia bawa impak sampai berdosa kan. Kita tukar cerita kan. Okey, barakallahu fiik. Kelancaran bagus, tajwid bagus. Cuma tadilah dengung-dengung tu panjang sikit. Nun mati bertemu ya, dia jadi apa? Idgham ma'al ghunnah. Lai 2 atau 3 harakat maka selamat. Syukran. Silakan Syekh sebelah. Gemukkan. Hazzan fil akhirah. Barakallahu fiik. Cuma ada part-part lah, macam contoh huruf shin. Shin ni kita sifat dia tafashi. Bila tafashi dia tak cukup zalikumusy, tak cukup. Dia kena zalikumusy. Ada apa kat situ? Desir. Maksud desir tu belanja. Dia tak boleh zalikumusy syaitan, tak cukup. Innama zalikumusy syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Dia kena ada benda-benda tu. Tapi anak pujilah berani baca, bagus. Cuma ada part-part dengung nak kena. Tadi banyak tempat tak dengung in kuntum mukminin tu kurang dengung. Tapi dengung ni dia tak mengakibatkan pertukaran makna. Tapi still dipanggil lahan apa? Khafi. Kesalahan yang sangat tersembunyi. Still kesalahan. Jadi insya-Allah kalau kita datang berulang kali, kita baiki dengung kita, insya-Allah bacaan akan jadi lebih baik. Cuma itu je, beranilah datang. Beranilah baca. Sebab sebahagian orang dia tak berani mai. Lepas tu yalah tak nak baca pula kat rumah. So bertindan-tindan masalah. So untuk mengatasi kita punya kekurangan, kenalah datang kelas. Saya puji semua, barakallahu fiik. Silakan Puan. Kha terbaik, kemudian fu tak payah panjang. Yukhawwifu awliya'ah. Fu laju terus. Fu au. Takhafuhum.
Bagus. ولا يحزنك الذين Yusari'una. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم Dengung? لن يضروا الله شيئا Bagus. يريد الله ألا يجعل لهم حظا Hazzan. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. Bagus, makin banyak perubahan bacaan. Dari sudut kelancaran makin mantap. Nah, cuma huruf zal dekat hujung tu jangan tak gigit lidah lah. Azabun azim, kena gigit. Bezakan dia dengan zai. Kalau zai tak payah gigit lidah. Azza ada gigit lidah. Okey, yang terakhir, fadal. Syekh Izzat, fadal, boleh. Fadal. Dengung sikit. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين Yahzun. يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا Bagus. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. Okey, barakallahu fiik. Bagus, lancar bacaan. Tinggal kena berhati-hati pada lantunan. Kita tak nak fil akhirah. Benda ni pun dipanggil lahan khafi, kesalahan tersembunyi bila kita melantunkan pada tempat yang tak sepatutnya. Ada orang ramai je baca alhamdulillahi rabbil alamin. Dia tak perasan. So sama juga fil akhirah, jangan ada fil akhirah. So berhati-hati. Baik. Jom kita ambil manfaat daripada dua ayat ni, berbaki waktu yang ada. Saya baca sekali imbas, kemudian kita dengar kepada tadabburnya. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafun fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. Tengok apa kata Allah Azza wa Jalla. Cerita ni ada berkenaan dengan 2-3 ayat sebelum daripada ni. Allah kata sesungguhnya mereka itu merupakan syaitan-syaitan. Syaitan dekat sini bukan cerita jin, tapi syaitan dekat sini merupakan manusia. Sebab itu syaitan itu merupakan sifat yang ada pada jin, yang ada pada manusia. Sebab itu kadang-kala orang-orang terdahulu kalau dia marah sangat, dia sampai sebut perangai macam okey, cantik. Nampak? Ada orang memang sebut macam tu, perangai macam syaitan. Sebab dia adalah sifat syaitaniyah, kesyaitanan. Syaitan ni dia tak nak dengar, dia derhaka, dia tak akur. Jadi orang-orang ini yang mana Allah Ta'ala sebut pada ayat 173 muka surat 72 tu, siapa syaitan ni? Allazina qala lahumun nas. Mereka lah manusia-manusia yang berkata kepada sahabat-sahabat Nabi, innan nasa qad jama'u. Manusia-manusia ataupun orang-orang kafir telah pun berhimpun nak memerangi kalian. Apa mereka suruh buat? Fakhshawhum. Hendaklah kalian takut dengan mereka. Nampak tak? So orang-orang ni, dia pesan ke orang Islam supaya takut kepada manusia. So dia ada sifat apa? Syaitan. Takutkan orang. Fazaduhum imana. Tapi bila mereka ucap macam tu, orang-orang beriman ni makin bertambah iman. Waqalu. Dan kita dah syarah itu hari. Antara ucapan mereka supaya mereka firm, mereka rasa strong, rasa kuat, hasbunallah wa ni'mal wakil. Seberat apa pun ujian kita, sebab siapa pun kita,
ustaz ke tak ustaz ke, ustazah ke tak ustazah ke, kita kontraktor ke, kita ni kuli di tepian jalan ke, kita akan diuji dengan rasa takut. PKP yang dahulu sampai-sampai ada yang menyebabkan orang-orang sampai bungkus dia punya apa kita panggil perniagaan dan semisalnya, mereka takut ke tak takut? Takut. Tapi orang beriman dia setiap kali menghadapi ketakutan ada ucapan ketenangan yang Allah ajar, dan dia adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah pasti akan menjadi wakil, Allah akan menjadi pelindung yang terbaik untuk diri kita. Jadi orang-orang yang sebut macam ni, takutlah dengan orang tu, takutlah dengan mereka yang ramai tu, Allah sifatkan mereka sebagai syaitan. Yukhawwifu awliya'ah, yang mana mereka ini hanya menakut-nakutkan kamu dan juga orang-orang mereka. Sebab tu syaitan, memang antara tugas syaitan takutkan kita, betul tak? Tapi orang dulu-dulu pun dia tak patutlah ajar kita macam tu. Tok sapi tempat tu banyak hantu, tok sapi pergi situ nanti syaitan kacau, tak? Lainlah Nabi dah bagi tahu maghrib tu jangan keluar, tutup pintu rapat-rapat, sebut nama Allah, benda tu jelas. Tapi kita sikit-sikit tak nak bagi anak kita keluar, kan, tak nak pergi jauh sikit, pergilah ada momok nanti, ya. Ada hantu, ada momok, tak ada. So kita menakutkan dia dengan entiti yang tak nampak. Jadi itu tugas syaitan, dia memang nak takutkan kita. Dalam surah Al-Baqarah pun memang dia kata, Allah Ta'ala kata asy-syaitan ya'idukumul faqr. Bila kita ada duit, nak belanja kawan-kawan kita makan, kita rasa takut. Sebab apa? Syaitan dah bisikkan, nanti kau miskin nanti ni, duit kau habis nanti ni. So tugas syaitan dia memang menakut-nakutkan. Jadi Allah Ta'ala pun cerita, fala takhafuhum, jangan takut dekat mereka. Takut dekat siapa? Wa khafuni, takutlah pada aku. Jadi kita jangan risaulah dalam bab-bab harta ni, kita semua tak akan mati kecuali rezeki kita telah pun disempurnakan. Kalau dah memang termaktub sebelum kita mati kita ada 5 juta dekat dalam akaun, tak usah risaulah, mesti ada insya-Allah. Cuma benda tu rahsia. Takut-takut kita jadi 5 juta, ada 5 juta hari ni, dan kita tahu benda tu, kita jadi Qarun yang dirahsiakan kekayaan dia pun dia sombong. Apatah lagi kalau dah tahu dah, tak payah pergi kerja lah, minggu depan dah masuk 5 juta, dah tahu dah kan. Tapi Allah buat rahsia. Baik, dekat sini Allah kata jangan takut dekat depa, takutlah dekat aku, in kuntum mu'minin, kalau kamu betul-betul orang beriman. Ayat 176 Allah kata wala yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr, wahai Muhammad, jangan engkau bersedih hati terhadap mereka yang kembali menjadi kafir. Sebab ada orang dia memang yalah, iman tak kuat, Allah Ta'ala uji, hidayah semua milik Allah. Kita tak tahu. Kita hari ni yakin duduk atas jalan salaf. Bangga orang panggil Wahabi. Kadang-kadang macam tu, ada sebagian orang dia rasa macam tu. Tapi ada orang diuji pula. Dahulu dia pernah tough di atas jalan salaf, tiba-tiba dia pergi jadi geng belah sana pula. Jadi kelompok belah sana pula, dia pula menghancurkan dakwah salaf. Kita pun tak tahu apa yang akan jadi dekat hari depan. Tapi kalau benda tu berlaku di kalangan kita, ada kawan-kawan kita, saya sendiri pun ada kawan-kawan yang terlompat-lompat dia punya manhaj. Asal masuk tabligh, lepas tu dia pergi tarikat, lepas tu dia jadi salafi, hari ni dia pergi ke jadi aswaja dah. Pergi mana-mana dengan dia punya capal dia, dengan dia punya lambang-lambang dia. Ada. Benda tu kalau berlaku, Allah dah ajar pada kita, wala yahzunka, jangan menyebabkan itu engkau berasa sedih. Sebab hidayah bukan tugas kita nak bagi, Allah yang bagi. Innahum la yadurullaha syai'a, depa nak jadi apa sekali pun, depa tak akan dapat memudaratkan Allah sikit habuk pun. Kan? Kita kata tapi diorang ramai ustaz, geng-geng belah sana tu ramai, kita ni sibuk je dekat Malaysia ustaz. La yadurullaha syai'a, diorang tak boleh buat apa-apa pun dengan Allah. Dan kenapa Allah makmurkan urusan mereka hari ni? Yuridullahu alla yaj'ala lahum hadza fil akhirah, supaya menjelang hari akhirat nanti sikit habuk pula Allah tak nak bagi apa-apa kebaikan pun dekat mereka menjelang hari kiamat. Walahum azabun azim, dan bagi mereka azab yang besar, azab yang agung, yang besar. Jadi inilah di antara ayat-ayat yang menyebabkan kita menjadi tenteram kembali. Tapi kalau kita tengok pada jumlah, kita kalah lah kot, kan? Tapi kita yakin Allah Ta'ala menjayakan agamanya ini dengan menyebabkan
umat menjadi berfikir. Sebab tu dalam Quran Allah banyak kata afala tatafakkarun, afala taqilun, awala ya'lamun. Kenapa tak nak fikir? Kenapa tak mau menggunakan akal? Agama ni akan menang insya-Allah satu hari nanti. Pasti dia bukan insya-Allah munafik ni, insya-Allah mukmin. Agama ni mesti akan menang. Dengan jalan Allah Taala buka minda satu kan. Dan kita pun kadang-kala duk rasa aku dah dakwah dekat Baitul Salam ni contoh kita duk rasa kan 4-5 tahun dah, tapi aku nak nampak yang ikut cuma seorang, 2 orang. Sebab perjuangan ni dia boleh jadi lepas kita mati baru hasil dia akan tumbuh. Tapi kalau kita nak segera, Nabi sendiri pun berdakwah berapa tahun? 23. Kalau Allah berkehendakkan 23 jam dah boleh settle dah agama ni, betul tak? Tapi kenapa perlu kepada sampai 23 tahun? Allah Maha tahulah. Dan kita pun jangan berharap lah kan. Hari ni satu salak saut. Kalau tak dapat satu Malaysia, satu salak saut pun kita harap semua masuk jadi salafi. Tapi boleh jadi sampai kita mati pun benda tu tak berlaku. Tapi lepas kita mati, silap-silap orang-orang selepas daripada kita yang yalah bukan satu salak saut, Bandar Seri Permaisuri terus dia boleh dakwah. Allah Ta'ala a'lam. Jadi sangka baik dengan Allah, minta bantuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita dakwah diri kita dan juga dakwah orang-orang di luar sana. Saya baru ni pergi minum dengan Ustaz Hashimi dekat kedai Janda Sabah, Jannat Sabah. Astagfirullah. Abu Talha ni. Saya salahkan orang kan. Jadi Ustaz Hashimi kata sebenarnya dakwah kita yang paling besar ni adalah melawan diri kita sendiri. Bukan lawan orang. Sebab agama ni Allah mesti tolong. Ada kita ke tak ada kita ke, agama ni Allah akan jaga. Tapi kita ni siapa nak jaga? Sebab tu dakwah paling besar adalah untuk diri sendiri. Wallah Ta'ala alam. 9.10 dah, jom kita berhenti dan kita salat jamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Aqul qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.